Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang konsep insan dari pelbagai agama. Ahli-ahli kumpulan saya serta saya sendiri yang akan membentangkan tentang tajuk ini adalah diri saya sendiri, Muhammad Alif Syafiq bin Muhammad Nazirun, Ain Zahra Sofia binti Muhammad Nur, Nurul Afikah binti Muhammad Akashaf dan juga Nurul Atikah binti Hishamuddin. Dalam mengenali tajuk konsep insan dari pelbagai agama, terdapat pelbagai pandangan dan pemahaman tentang hakikat insan dari perspektif agama-agama yang berbeza di seluruh dunia. Setiap agama mempunyai pandangan unik mengenai asal-usul, tujuan dan peranan insan dalam kehidupan ini. Dalam pembentangan ini, kita akan meneroka pandangan-pandangan utama dari pelbagai agama besar seperti Islam, Kristianiti, Hinduism dan Buddhism, serta menyoroti persamaan dan perbezaan dalam konsep insan yang dikemukakan oleh agama-agama tersebut, dan juga akan mempelajari tentang pandangan-pandangan yang terdapat dari tamadun barat. Dengan memahami pandangan ini, kita harap kita dapat menghargai kepelbagaian agama dan memperdalam pengertian kita tentang hakikat insan dari perspektif agama. Kumpulan kami akan membentangkan tentang 3 objektif ini. Objektif pertama adalah supaya kami dapat mengenal pasti maksud insan dari segi tamadun barat dan fahaman Islam. Yang kedua adalah supaya kami dapat menguraikan kejadian insan menurut Islam. Dan ketiga, supaya kami dapat mengenal pasti matlamat penciptaan insan dari pandangan agama yang berbeza. Insan dari segi tamadun barat yang pertama adalah falsafah klasik ataupun Yunani. Falsafah pada zaman ini adalah Aristotle. Aristotle berpendapat bahawa manusia adalah haiwan. Contohnya haiwan yang berakal, sihat dan yang boleh mengeluarkan pendapat. Manusia adalah haiwan yang berpolitik dan haiwan yang berkeluarga dan bermasyarakat. Antara ungkapan yang popular yang pernah diperkatakan oleh Aristotle adalah man is a rational being and man is rational adalah falsafah zaman pertengahan. Falsafah zaman pertengahan ini adalah fahaman agama Yahudi. Agama Yahudi berpendapat bahawa setiap makhluk wajib patuh pada Tuhan. Zaman pertengahan ini berlaku kerana percanggahan pendapat orang zaman dahulu antara orang Yunani dan juga orang-orang Yahudi. Mereka memegang konsep bahawa manusia adalah makhluk Tuhan. Oleh itu, manusia sepatutnya patuh kepada semua arahan-arahan Tuhan. Agama Yahudi juga berpendapat bahawa manusia diciptakan oleh Allah yang bebas berfikir dan bertindak. Manusia juga dianggap sebagai makhluk yang paling tersedia. Falsafah moden yang diperkenalkan oleh Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche berpendapat manusia berteraskan emosi dan kehendak atau kemahuan diri yang juga dikenali sebagai willpower yang mungkin tidak bersifat rasional. Beliau juga menentang falsafah Aristotle kerana beliau tidak bersetuju kepada apa yang diperkatakan betul atau salah, kerana pendapat beliau setiap orang harus menentukan nilai moral sendiri. Beliau juga berpendapat jika manusia berjaya mengatasi diri mereka sendiri atau berjaya melakukannya, mereka akan menjadi berbeza dan lebih pasca moden yang dikenali oleh Jean-Paul Sartre ataupun juga dikenali sebagai existentialism. Beliau berpendapat bahawa manusia dilahirkan tanpa apa-apa panduan hidup dan sifat kerohanian yang semula jadi. Menurut beliau, tugas manusia di dunia adalah untuk mencari makna kehidupannya sendiri. Beliau berpegang kepada moto, "Commitment is an act, not a word." Ini berasal daripada Al-Quran yang juga disebut dalam kalimah Al-Nas. Insan juga disebut sebagai manusia. Dan manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Insan dari sudut etimologi bermaksud rohani, lemah lembut, tampak dan pelupa. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan jiwa dan raganya, kerana insan memiliki keupayaan untuk berfikir. Kesimpulannya, berdasarkan fahaman Islam, mestilah berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan kepercayaan dalam agama Tajuk Islam. seterusnya
adalah proses kejadian insan menurut Islam. Peringkat yang pertama adalah nutfah. Nutfah ialah persenyawaan antara benih lelaki dan benih perempuan. Maksud nutfah di dalam Al-Quran ialah nutfah lelaki iaitu gamet lelaki dan nutfah perempuan iaitu gamet perempuan. Nutfah ialah peringkat pertama bermula selepas persenyawaan berlakunya pencampuran air mani. Daripada nutfah inilah Allah menciptakan anggota-anggota yang berlainan, tingkah laku yang berbeza serta menjadikan lelaki dan perempuan ialah alaqah. Alaqah berlaku dari hari ke-7 hingga hari ke-21. Pada hari ke-7, telur yang sudah disenyawakan akan tertanam pada dinding rahim. Ahli tafsir mengatakan alaqah mempunyai beberapa maksud. Sesuatu yang bergantung atau melekat, pacat atau lintah, atau suatu buku atau ketulan ialah mudghah. Berlaku pada minggu keempat. Peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan juga anggota yang lain. Sistem pernafasan bayi juga sudah terbentuk. Bilis yang tertanam di dalam otot-otot ibu kini mempunyai saluran darahnya tersendiri. Maksud bilis ialah tempat penyerapan nutrisi, di mana bila kita makan makanan yang berkhasiat, contohnya suplemen, buah-buahan, dia akan menyerap dan menghantar ke bahagian-bahagian yang kekurangan nutrisi. Dalam peringkat ini juga, jantung bayi sudah seterusnya peringkat keempat iaitu izam dan lam. Peringkat ini berlaku pada minggu ke-5, 6 dan juga ke-7. Dalam peringkat ini, sudah berlakunya pembentukan satu sistem yang kompleks di mana pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Perut dan usus, seluruh saraf, otak dan tulang belakang mula terbentuk. Selain itu, sistem pernafasan dan saluran pernafasan daripada mulut ke hidung dan juga paru-paru mula kelihatan. Dalam peringkat ini juga, organ pembiakan, kelenjar, hati, buah pinggang, pundi air kecing dan lain-lain akan terbentuk dengan sempurna lagi. Kaki dan tangan akan juga mula tumbuh dalam peringkat ini. Begitu juga mata, telinga dan mulut akan lebih sempurna iaitu nash'a khalqan akhar, iaitu ia berlaku menjelang minggu ke-8. Terdapat beberapa perubahan lagi yang akan berlaku. Dalam peringkat ini, ia bukannya lagi embrio tetapi sudah menjadi janin. Pada bulan ke-3, semua tulang sudah terbentuk dengan sempurna. Pada bulan ke-4, pembentukan urin menjadi cukup lengkap menyebabkan bagi peramatan bayi dalam kandungan hanya untuk disempurnakan. Yang terakhir ialah nafkhur roh, iaitu di mana peringkat peniupan roh. Lengkaplah kejadian insan menurut. Seterusnya adalah objektif yang ketiga, iaitu mengenai matlamat penciptaan insan dari segi pandangan agama. Ialah menurut pandangan agama Islam. Penciptaan insan menurut pandangan agama Islam merangkumi dua aspek, iaitu insan sebagai khalifah dan sebagai hamba. Manusia diberi gelaran sebagai hamba dan khalifah. Fungsi utama khalifah ialah untuk memastikan kemakmuran bumi. Allah SWT memberi gelaran khalifah kepada manusia sebagai menggambarkan fungsi pentadbiran golongan ini perlu memastikan tiada kezaliman, penindasan dan salah guna kuasa. Seterusnya ialah sebagai seorang hamba. Seorang hamba perlu menjaga hubungan dengan Allah SWT dengan melaksanakan ibadah khusus atau ibadah umum. Peranan hamba ialah perlu patuh dengan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah yang melalui juga pandangan agama Kristian mengenai penciptaan insan. Kitab Bible iaitu dalam Genesis menerangkan bahawa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan ialah dari debu dan tanah. Golongan ini mempercayai kehidupan selepas mati. Mereka beranggapan manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa dan berdosa sebagai dosa warisan iaitu inherited sin. Persaliban Yesus adalah lambang pengorbanan suci untuk melepaskan manusia dari dosa warisan. Dosa-dosa dapat diampuni oleh penduduk tertentu apabila mereka membuat pengakuan terhadap ialah menurut pandangan agama Buddha. Kejadian manusia menurut agama Buddha adalah berasaskan karma atau ketentuan, tetapi ia tidak dianggap sebagai preordained fate atau ketentuan sejak azali. Karma merujuk kepada perbuatan manusia sama ada baik atau buruk. Matlamat hidup mereka adalah untuk mencapai nirvana. Nirvana membawa maksud tercapainya sesuatu kebahagiaan kepada Secara mereka. kesimpulan, kajian mengenai konsep insan dari pelbagai agama memberikan kita pandangan yang pelbagai dan menarik tentang hakikat insan dari pelbagai perspektif agama-agama yang berbeza. Walaupun terdapat pelbagai perbezaan dalam pandangan dan pendekatan, terdapat juga persamaan yang menekankan nilai-nilai asas yang universal seperti kebaikan, kasih sayang, keadilan dan kehormatan. Dalam era globalisasi dan kepelbagaian budaya, pemahaman ini memainkan peranan yang penting dalam mengukuhkan toleransi, saling menghormati dan mempromosikan keamanan
dan pemahaman antara masyarakat yang berlainan agama. Melalui penelitian lebih mendalam tentang konsep insan dan agama-agama, kita dapat melihat bahawa meskipun cara penyampaian dan bahasa berbeza, terdapat juga persamaan yang menghubungkan kita sesama manusia. Hal ini memberi peluang untuk kami menjalin kesamaan dan mengeratkan ikatan di kalangan masyarakat. Kesimpulannya, penghayatan dan pemahaman tentang konsep insan dan pelbagai agama dapat membantu kita untuk membina dunia yang lebih harmoni, saling menghormati dan menghargai perbezaan antara individu-individu dari pelbagai latar belakang. Dengan mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai yang diutarakan oleh agama-agama ini, kita dapat memberi kontribusi kepada pembentukan masyarakat yang inklusif, berpadu dan saling mendukung dalam mencapai kebahagiaan dan kemajuan bersama. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar dan kami berharap kami dapat memberikan pembintangan yang jelas.